Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wan nawafilul muakkadatu ba'da ar-rawatibi thalathatun. Dan solat sunat yang sangat dituntut itu selepas solat rawatib ada 3. Yang pertama, al-ula solatul lail, solat malam. Wa huwa at-tahajjud, iaitu solat tahajud. Wala ambara bihi lakana aula, kalau la musannif menggunakan ibarah solat tahajud itu lebih aula, lebih bagus. Limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga solat tahajud itu. Wali qaulihi ta'ala, dan berdasar kepada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pada waktu malam maka bangunlah bertahajud dengannya, maka bertahajudlah dengannya, iaitulah solat tahajud waktu malam, bihi itu dengan waktu malam itu. Nafilatan lak, sebagai ibadat sunat, solat sunat kepada engkau wahai Muhammad. Wa qaluhu, dan firman Allah Ta'ala lagi, wa qaluhu ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka itu orang bertakwa itu sedikit sekali pada waktu malam mereka berjaga. Jadi kanu ni orang bertakwa, ada 4 ciri dalam surah Az-Zariyat itu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam syurga yang ada mata air padanya. Akhirina ma atahum rabbuhum, ciri pertamanya, mereka itu mengambil apa yang Tuhan mereka berikan daripada Alkitab dan ajaran Ar-Rasul. Yang kedua, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka sebelum daripada itu memang orang baik dah. Jadi apa yang didatangkan oleh Rasul dan juga apa yang datang daripada Allah Ta'ala tu dengan mudah mereka boleh terima. Dan yang ketiganya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, waktu malam mereka sedikit sekali tidur. Yang keempatnya, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka suka beristighfar, banyak istighfar. Itu dalam surah Az-Zariyat. Jadi ciri orang bertakwa lah ni. Wa huwa lughatan, iaitulah solat lail, solat malam itu ataupun solat tahajud itu, dari segi bahasanya, raf'un naumi bitakalluf, mengangkat tidur, artinya tidak tidur. Bitakalluf, kerana menunaikan suatu pekerjaan, kerana suatu pekerjaan ataupun suatu amanah, melaksanakan satu tugas. Wastilahan, dari segi istilah, salatu tatawwu' fil laili ba'da naum, solat tatawwu', solat sunat pada waktu malam selepas tidur. Summiya dzalika lima fihi min tarkin naum, dinamakan sebagai tahajud itu kerana padanya meninggalkan tidur, kerana terdapat padanya perbuatan meninggalkan tidur. Wa yusannu litahajjudi al-qailulatu, dan disunatkan kepada orang yang nak bertahajud. Tahajud ni ialah tidur dulu baru bangun, kan? Disunatkan kepada orang nak tahajud itu qailulah, iaitulah tidur sebelum zuhur, qailulah. Wahya an-naum qabla zawal, iaitulah tidur sebelum zuhur, sebelum gelincir matahari. Kira pukul 12.30, begitulah, pukul 12 pun boleh lah, dia dekat dengan az-zuhur. Wahya bimanzilatis suhur, qailulah itu kedudukannya macam orang bersahur lisaim, untuk orang berpuasa. Jadi qailulah tu menguatkan untuk bangun tengah malam ataupun bangun lepas tidur sebelum subuh tu, seperti mana bersahur itu menguatkan orang berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Dapatkanlah pertolongan dengan qailulah. Qailulah ni tidur sebelum zuhur. Ala qiyamil lail, untuk memudahkan qiyamil lail. Baik, mudah bangun qiyamul lail dan tidaklah ngantuk sangat. Wasaniyatu, salat sunat yang sangat dituntut yang kedua ialah salatul duha, salat duha. Wa aqalluha raka'atan, minimum rakaatnya ialah 2. Wa aktsaruha samanin, maksimum bilangan rakaatnya 8. Wa hadha huwa al-mu'tamad, inilah yang mu'tamad, inilah yang dia punya kata putus lah. Mu'tamad ni kata putusnya. Wa qala fi rawdati, kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, afdaluha thamanin, yang paling afdal 8. Wa aktsaruha 12, yang paling banyak boleh dilaksanakan salat duha itu ialah 12 rakaat. Wa yusannu ay yusallima min kulli raka'atain, disunatkan agar bagi salam, assalamualaikum itu iaitulah tanda habis solat lah, bagi setiap 2 rakaat. Kalau nak buat 4 satu salam boleh, harus, sebab yang dituntut 2 rakaat satu salam tu hanya qiyamul lail, salatul lail masna Nabi kata kan. Jadi solat siang boleh buat 4 rakaat satu salam. Tapi yang afdal dan yang sunat, bukan afdal, yang disunatkan ialah 2. Wa waqtuha, dan waktunya, min irtifa'i syamsi, bermula daripada terangkatnya matahari. Terangkat dekat sini ialah kalau menurut ulama dia naik setinggi 1 lembing. Berapa kaki? Lebih kurang 6 kaki lah, ikut uruf lah. Lebih kurang 6 kaki begitu daripada dasar, daripada permukaan laut. Kalau daripada tanah ni tak nampak, sebab dia ada, tanah ni ada bukit, ada gunung, ada macam-macam, jadi tak nampak lah matahari tu naik. Tahu-tahu dah atas puncak bukit dia. Jadi kalau nak ukur setinggi mana, setinggi lembing 6 kaki tu daripada permukaan laut. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi, waktunya ialah daripada terangkatnya matahari, ila zawal, sehingga gelincirnya matahari, tanda masuk zuhur. Wal ikhtiyar fi'luha inda madar rubu'un nahar, dan waktu ikhtiar, yang waktu yang sepatutnya yang perlu diusahakan melakukannya ketika telah berlalu, setelah berlalu rubu' nahar, suku siang. Katalah subuh masuk pukul 6 pagi, jadi setengah siang tu 6 jam lah. Jadi waktu siang 12 jam, jadi separuh siang tu 6 jam. Jadi daripada subuh nak ke zuhur tu 6 jam. Jadi 1/4 ni, rubu' ni ialah 6 jam bahagi 2. Artinya 3 jam. Kalau waktu subuh masuk 6 jam, jam 6, pukul 6 pagi. Jadi rubu' nahar, suku siang ni ialah 6, 7, 8, 9, pukul 9 pagi. Selepas 9 pagi, itulah waktu ikhtiar dia. Wasadi satu, yang ketiga, solat nawafil yang dituntut, muakkadah, yang dituntut yang ketiga ialah solat tarawih. Solat tarawih, wahya, iaitulah 20 rakaatan, 20 rakaat. Waqad ittafaqu ala sunnatiha, telah sepakatlah para ulama dulu hingga sekarang bahawa solat tarawih itu sunat. Malah menurut ulama, ijma' ulama para sahabat, di kalangan para sahabat, malah dia anggap ijma' yang paling kuat, yang
yang tidak ada bantahan langsung, tidak ada ijma' yang sekuat sunat tarawih ini, tentang pelaksanaan sunat tarawih. Jadi bukan sekadar ittifaq saja, ijma' ulama sepanjang zaman bahawa ia adalah sunnah. Sunat dan sunnah. Wa ala annaha al-muradah min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan kepada sunat itulah ianya yang dimaksudkan. Wa ala annaha, dan berdasarkan kepada apa yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan, dekat sini mendirikan qama, dalam riwayat lain man sama. Jadi siapa mendirikan Ramadan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh ihtisab. Ihtisab ni ikhlas, penuh keikhlasan, penuh kesungguhan, maka akan diampunkan untuknya apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Wa qaluhu, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanan sini ai tasdiqan, dengan membenarkan, bi annahu haqqun mu'taqidan afdaliyatahu, bahawa mendirikan Ramadan Qiyamul Lail itu adalah benar, dengan mengiktikadkan, berpegang tentang kelebihannya sekali, mengiktikadkan akan kelebihannya. Memang dia yakin kelebihan pada Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan. Ihtisaban, wahtisaban, ihtisab ai ikhlasan, penuh keikhlasan, kesungguhan lillahi ta'ala. Wal ma'ruf anna al-ghufran mukhtassun bis-saghair, dan diketahui dah, ma'ruf, sedia diketahui, ghufran, ghufira lahu ni, keampunan dekat sini ialah khusus untuk dosa-dosa yang kecil sahaja. Dosa besar kena taubat, yang mana kena hukum dulu, kena pulangkan dulu. Jadi ini semua diampunkan semua dosa-dosanya, artinya dosa kecil. Wa tusannu al-jama'atu fiha, dan disunatkan secara berjamaah pada mendirikan salat tarawih itu. Li'anna Umar jama'an nasa ala qiyam syahri Ramadan, kerana Sayyidina Umar telah menghimpunkan orang ramai untuk mendirikan Qiyamul Lail bulan Ramadan itu dengan ar-rijal, orang lelaki, ala Ubay bin Ka'ab, imam dia Ubay bin Ka'ab, dipisahkan. Wanisa, orang perempuan pula, imamnya ialah wanisa ala Sulaiman bin Ubay bin Abi Hasmah, imam dia ialah Sulaiman bin Abi Hasmah. Okey. Wa summiyat kullu arba'atin minha tarwihatan, dan dinamakan bagi setiap 4 rakaat itu sebagai tarwihah. 4 rakaat rehat. Jadi 4 rakaat yang pertama tarwihah, kedua tarwihatan, ketiga barulah tarawih. Li'annahum, kerana mereka itu, kanu yatarawahuna aqbahas, kerana mereka itu, para sahabat itu, berehat sebentar selepas 4 rakaat. Selepas 4 rakaat. Jadi satu kali 4 rakaat tu tarwihah, satu tarwihah, kan. Ai yastarihuna, mereka berhenti berehat sekejap. 4 rakaat. Panjang kan? Jadi berhenti sekejap. Kita nak laju je. Wasirru fi kauniha 20, dan rahsia mengapa 20 rakaat. Mengapa 20? Annar rawatib, kerana salat rawatib itu al-muakkadat, yang sunat muakkadatnya ialah jika di luar Ramadan, fi ghairi Ramadan 10 rakaat. Pada di luar Ramadan, salat rawatib yang dituntut itu ada 10 rakaat. Fadha'ifat, maka digandakan kali 2. Jadi 10 kali 2 20. Li'annahu waktu jiddin, kerana waktu Ramadan itu dah waktu jid,
waktu yang bergagah-gagah, bersungguh-sungguh, berkuat-kuat untuk melakukan ibadah yang berganda-ganda. Wa tashmir, dan waktu tashmir. Tashmir ni maksudnya siku dan betis tu terangkat, kinayah kepada orang sedang bersujud kan. Orang bersujud, siku dan betisnya terangkat lah bila sujud. Artinya banyakkan sujud, artinya banyakkan solat. Intaha, habis. Wa fi'luha bil Quran, dan melakukan salat tarawih itu dengan membaca Al-Quran fi jami' syahri, pada keseluruhan bulan Ramadan itu baca seluruh Al-Quran 30 juzuk. Afdal, baca 30 juzuk dalam 30 hari. Afdal, itu lebih afdal daripada takrir suratul Ikhlas, berbanding dengan mengulang-ulang surah Ikhlas. Seperti orang dulu lah kan. Yalah, orang dulu dia tidak banyak hafal Quran. Orang sekarang dah banyak hafal Quran, patutnya bacalah Quran 30 juzuk satu bulan. Tapi orang dulu dia membaca rakaat pertama, lepas Fatihah surah At-Takatsur, surah rakaat kedua Ikhlas, rakaat ketiga surah Al-Asr, rakaat keempat Ikhlas, rakaat kelima Humazah, rakaat keenam Ikhlas, rakaat ketujuh Al-Fil, rakaat ke-8 Ikhlas. Macam itulah takrir, mengulang surah Ikhlas. Wa waktuha, sampai sekarang pun ada lagi kan dekat Saudi, ada lagi yang gitu, yang tak hafal Quran dia baca tu. Malah kalau baca satu surah yang pendek tapi sampai habis, itu lebih afdal menurut ulama berbanding kita mengambil satu muka surat tu tapi ceritanya tak habis. Dia ambil cerita setengah-setengah. Baca satu surah confirm habis satu cerita kan, satu kisah, itu lebih afdal. Wa waktuha baina salatil isya, dan waktu solat tarawih itu ialah antara solat isya wa tula'il fajri atsani, dan juga sehinggalah terbit fajar yang kedua, iaitu masuk subuh. Qala fi raudhati, kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah, la tasihhu bi niyyati mutlaqah, bi niyyatin mutlaqatin. Tidak sah kalau salat tarawih itu kita niat mutlak. Contohnya usolli sunnatan rakaatain, solat mutlak tu iaitu semata-mata solat sunat, tak sah. Dia jadi tarawih tu yang tak sah. Solat tu sah je tapi tidak dikira tarawih. Jadi bal yanwi raka'ataini minat tarawih, dia kena niat 2 rakaat minat tarawih. Usalli raka'ataini minat tarawih, ataupun usalli minat tarawih raka'ataini, sahaja aku solat sebahagian daripada tarawih. Ada min tarawih, sebab tarawih itu 20. Jadi kalau buat 2 bukan tarawih tapi sebahagian daripada tarawih. 2 rakaat lillahi ta'ala, sama macam witir. Witir kalau buat 3 rakaat, buat 2, 3 kan. Jadi 2 rakaat tu bukannya witir, itu syafa'. Jadi masa buat witir tu usalli sunnatan minal witri. Minal witri, min sebahagian daripada witir, bukannya witir satu. Kan. Jadi niatnya usalli sunnatan minat tarawih, sebahagian daripada tarawih, atau usalli sunatan min qiyamir Ramadan, aku solat sunat sebahagian daripada qiyam Ramadan. Sebab tarawih 20. Jadi kalau buat 2 je bukan tarawih lagi, sebahagian tarawih ataupun qiyam Ramadan. Walau shalla arba'an bi taslimatin lam yasih, kalau dia buat 4 rakaat satu salam tak sah, lam yasih, tak sah. Sebab salatul lail masna Nabi kan, solat malam 2 rakaat 2 rakaat, buat 4 mana boleh. Solat siang bolehlah, solat sunat siang tu 4 rakaat 4 rakaat. Li'annahu khilaful masyru', sebab ia bercanggah dengan syarak. Bi khilafi sunat az-zuhri wal asr, berbeza dengan sunat
qabliyah zuhur dan qabliyah ba'dah zuhur dan juga qabliyah asar. Boleh 4 rakaat satu salam. Wal farqu, beza dengan tarawih serta solat sunat zuhur dan sunat asar tu ialah anna tarawih bimasyru'iyatil jamaah, memang disyariatkan secara berjamaah fiha. Asbahat al-faraid, dia ada macam kemiripan dengan solat wajib. Ada mirip. Fala tughayyiru amma waradat, maka jangan kita memandai-mandai mengubah apa yang telah sampai kepada kita daripada ulama yang terdahulu. Wa yadkhulu waqtar rawatibi. Jadi di antara perbezaan antara tarawih dengan rawatib tu lagi ialah rawatib tu yadkhulu waqta rawatib allati qabla al-fardhi bi dukhuli waqtil furud. Rawatib tu masuk waktu dia tu, masuk waktu rawatib tu. Kalau rawatib tu qabliyah sebelum solat fardu, maka masuk waktunya ialah masuknya waktu fardu itu sendiri. Contoh solat zuhur, sebelum masuk zuhur tidak sah solat rawatib qabliyah zuhur. Masuk saja waktu zuhur, barulah masuk waktu qabliyah zuhur. Sunat qabliyah lah, rawatib qabliyah. Wallati ba'dahu bi fi'lihi, manakala rawatib qabliyah, contohnya qabliyah zuhur, waktunya ialah selepas solat fardu zuhur, selepas melaksanakan solat fardu zuhur. Wa yakhruju waqtu an-naw'aini bi khuruji waqti al-fardhi, dan keluarlah waktu kedua-duanya, iaitulah qabliyah dan ba'diyah itu, dengan keluarnya waktu fardu. Contoh dekat nak habis fardu zuhur, dia tidur lagi setengah jam ataupun lagi 15 minit sebelum habis zuhur baru dia terjaga kan. 15 minit itu jam lah dia nak dia nak bersuci, nak cari pakaian, nak tentukan tempat. Jadi tinggal 5 minit, mana sempat nak rawatib lagi macam tu. Jadi solat fardu. Jadi kalau dia tak sempat juga nak buat solat fardu tu, maka dengan sunat rawatibnya sekali habis. Dah habis waktunya. Jadi kalau habis waktu tu, maka habislah waktu solat sunat yang tabi', yang rawatibnya, li'annahuma tabi'an lahu, kerana rawatib tu mengikut kepada yang fardu. Walau fatan naflu al-muaqqat nadaba qada'uhu, kalau luputlah solat sunat yang telah ditentukan waktunya tadi tu, maka sunat diqada'. Macam tadilah kes dia solat di akhir waktu tu tak sempat nak buat sunat. Jadi kalau dia tu solat seorang-seorang waktu asar, contoh dalam musafir ke, sebelum dia solat asar tu dia qada' dulu sunat rawatib bagi zuhur dan qabliyah dan ba'diyahnya. Kemudiannya solat rawatib bagi asar, qabliyah, lepas tu baru solat sunat asar. Barulah solat asar fardu asar. Atau bila-bila jadi boleh qada' sunat rawatib bagi zuhur yang tertinggal. Itu kalau dia mulazamah istiqamah di dalam melaksanakan solat rawatib. Dia nak buat tengah malam, dia qada' dulu solat rawatib zuhur, qabliyah dan ba'diyah kalau dia tertinggal. Tak sempat nak buat. Wa minal qismi alladhi la yundabu fihi al-jama'ah tahiyatul masjid. Di antara bahagian solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah padanya ialah solat tahiyat masjid. Wa hiya raka'atan, iaitu 2 rakaat qabla julus likulli dakhilin, 2 rakaat sebelum duduk
bagi setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Wa tatakarrara bitakarrurid dukhul, berulang-ulanglah tuntutan solat tahiyat masjid itu dengan berulang-ulangnya masuk ke dalam masjid. Walau ala qurbin, walaupun waktu dia keluar tu sekejap. Contohnya dia masuk masjid duduk dah solat tahiyat. Duduk, kemudian teringat ada benda tertinggal dekat dalam kereta, dia keluar sekejap, ambil barang, masuk balik, solat balik. Walau ala qurbin, walau sekejap. Wa tafutu bijulusihi qabla fi'liha, dan luputlah waktu solat tahiyat masjid itu kalau dia duduk sebelum dia solat. Dah duduk, habislah waktu solat tahiyat dia. Kalau buat juga jadi solat sunat biasalah, walaupun dia niat solat tahiyat tapi tak sah solat tahiyat tu, jadi solat sunat biasa. Jadi pahala solat tahiyat tu tak dapatlah dia. Wa in qasara al-faslu, sekalipun dia duduk itu qasara, sekejap dia duduk sekejap dia duduk. Jadi bila duduk je habis waktu tahiyat masjid. Illa in jalasa sahwan, kecuali kalau dia duduk dalam keadaan lupa. Dia masuk tu duduk, belum lagi solat tahiyat, itu dimaafkan. Wa qasara al-fasl, dan tempoh dia duduk tu taklah lama, sekejap je dia duduk kan. Dia duduk terus ingat. Tapi kalau dia duduk setengah jam, tak ada lah tu, habislah. Dah tawilul waqt ataupun tawilul fasl, antara dia masuk dengan dia teringat balik tu dah lama kan. Wa tafutu bitulil wuquf, dan luput juga waktu solat tahiyat itu dengan berdiri lama dalam masjid. Masuk dalam masjid orang penuh, jadi dia berdiri je lah, berdiri lama 10 minit 15 minit, berarti dah lama duduk masjid tu, lupalah solat tahiyatnya. Habis waktu solat tahiyat, kama afta bihi ba'du al-mutaakhirin, seperti mana yang difatwakan oleh sebahagian para ulama mutaakhirin. Faidatun, ini satu faedah. Qala al-Isnawi, kata Imam al-Isnawi, at-tahiyyatu arba'un, tahiyat itu, penghormatan itu ada 4 jenis. Tahiyatul masjid bisolah, untuk menghormati masjid ialah dengan cara solat tahiyat. Wal bait, wa tahiyatul bait, menghormati Baitullah, iaitulah Baitul Haram, Baitullahil Haram, iaitulah Masjidil Haram, Masjid Haram. Tahiyatnya ialah bertawaf, dengan tawaf, bukannya solat tahiyat masjid, masuk Masjidil Haram tu tapi terus bertawaf, itulah tahiyat Baitullah Al-Haram. Wal haram bil ihram, dan tahiyat masuk ke tanah haram Mekah, masuk ke Mekah, tahiyatnya ialah dengan berihram, berniat ihram. Apa dia? Nama itu al-umrata wa ahramtu biha. Jadi nawaitul umrah dan berihram dengannya, ataupun nawaitul hajjah, dengan niat haji, wa ahramtu bihi. Jadi ihram dengan sama ada ihram umrah ataupun ihram haji. Jadi haji itu satu ibadat, ihram tu satu ibadat, dia ada 2 ibadat kat situ. Sebab itulah nawaitul umrata wa ahramtu biha, ada 2 kan. Wa Mina birramyi, tahiyat Mina ialah dengan melontar. Masuk ke Mina pada selepas tengah malam 10 Zulhijjah tu, masuk terus pergi ke Jamratul Aqabah, satu je jamrahnya, lontar situ, itulah tahiyat Mina. Bagi 10 Zulhijjah tu, lontar satu je jamrah, Jamrah Aqabah ataupun Jamrah Kubra. Kemudiannya pada 11 hari bulan besoknya tu, tahiyatnya ialah datang-datang lontar 3 jamrah terus. Jadi 10 tu 1 jamrah, 11, 12, 13 tu 3 jamrah. Wa zida alaihi tahiyata arafatin bil wuquf, dan ditambah lagi
tahiyat Arafah ialah wukuf. Tahiyat Arafah ialah dengan cara wukuf. Kerana Nabi masa mengerjakan haji, Nabi singgah di Masjid Namirah, dan berhenti di situ, mandi di situ, mandi sebelum masuk Arafah. Lepas tu solat Zuhur, khutbah. Lepas tu barulah Nabi pergi ke Arafah untuk berwukuf. Nabi berwukuf di kaki Jabal Rahmah, dengan naik sedikitlah di atas batu-batu di kaki bukit itu, bukan naik ke puncak. Taib. Wa tahiyatu liqa'il muslim, dan tahiyat bertemu dengan sesama muslim ialah bisalam, dengan memberi salam. Wallahu ta'ala alam. Akan datang tajuk salatut tasabih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.